Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan saja ya. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki kita semua dan berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan tajuk Penjara Pudu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Baik, mari kita mulakan kisah yang pertama tajuk dia Penjara Pudu. Aku ingat lagi lebih 30 tahun lalu aku bekerja di Penjara Pudu. Kami pegawai penjara dah lama tahu bahawa penjara ini tak lama lagi akan bertukar menjadi tempat pameran untuk orang ramai. Walaupun sudah diswastakan, tapi pameran itu masih lagi diselia oleh Jabatan Penjara Malaysia dan malam itu aku ditugaskan menjaga di kawasan sel terakhir. Di dalam tu ada banduan akhir yang telah dijatuhkan hukum gantung sampai mati keesokan harinya. Setahu aku, dia telah membunuh 2 adik-beradik menggunakan ilmu hitam. Aku tak tahu sangat ceritanya, tapi aku tahu malam itu adalah malam paling seram aku pernah lalui di Penjara Pudu. Aku masuk seperti biasa, berborak dulu dengan Amir dan Balan, iaitu rakan setugas aku waktu itulah, sebelum memulakan tugas. Tak silap aku, kami berborak tentang bola. Time tu Selangor masih kuat lagi ya kawan-kawan. Lepas baik punya borak kan, aku pun buka carta. Buku carta tu tertulis kat situ aku ditugas untuk memberi makanan kepada banduan terakhir. Selalunya banduan akhir ni tak nak makan sangat tau. Tak ada selera je lah, sebab yelah tahu besoknya dia akan dihukum gantung kan. Tapi banduan yang ni lain sikit. Aku bawa makanan kuih tiaw yang dia pilih. Dan perjalanan ke sel akhir tu agak jauh jugalah ya. Jadi nak ke sana kena lalu satu lorong panjang yang kiri dan kanannya adalah sel. Dan banduan di Penjara Pudu ni sudah berkurangan waktu tu. Oleh itu sebab tu banyak sel-sel yang kosong di kiri kanan aku. Jadi aku pun berjalan dengan bawa kuih tiaw tadilah, jalan untuk aku menuju ke sel akhir tu. Dan satu ketika dulu, sel ni kan boleh dengar macam-macam bunyi. Dan sekarang ni ia sunyi. Tak ada dengar bunyi jeritan, tak ada dengar bunyi tangisan, dan sekali-sekala boleh dengar bunyi bunyi tu je lah, bunyi cicak. Jadi sampainya aku di sel akhir ni, aku lihat banduan akhir sedang termenung memandang ke dinding. Masa tu aku tak fikirlah mungkin itu cara dia menyesal. Aku pun panggil, banduan akhir. Oh, banduan akhir. Hei, banduan akhir. Berulang-ulang kali aku panggil, tapi tak ada respon. Sebab mungkin aku terlalu marah waktu tu. Aku pun ambil kuih tiaw goreng yang dia nak tadi, aku baling ke polisi dia pada dia lah. Aku balingkan je. Lepas tu aku cakap, tu makanan kau. Suka kau lah, nak makan ke tak nak makan ke. Kisah pula aku. Baru saja aku nak tinggalkan dia, banduan itu menoleh ke arah aku dan memberi sebuah senyuman yang sangat menakutkan. Macam tu lah agaknya kan. Saya pun tak tahu senyuman dia macam mana yang menakutkan tu. Itu lagi seram senyuman saya tu. Aku pun bergegas tinggalkan bilik banduan akhir tadi. Semasa aku berjalan pulang, tiba-tiba aku rasa tak sedap hati. Rasa seperti macam ada something wrong somewhere lah ni kan. Seperti ada angin tiup di celah-celah leher aku. Dan satu badan aku mula rasa meremang. Tak lama kemudian ia pun bermula. Mula-mula aku ada dengar jeritan yang agak kuat.
Tak mungkin banduan akhir menjerit sebab ia datang daripada depan aku. Kemudian aku dengar suara orang sedang menangis. Sayup-sayup bunyinya, dan kali ini kaki aku mula gerak 2 kali lebih laju. Dah mula start takut dah ni rasanya kan. Dan tangisan tu semakin lama semakin kuat tau. Kemudian dengar pula suara orang bercakap-cakap, macam ada something macam bercakap-cakap macam tu kan. Bermacam-macam bunyi suara tiba-tiba muncul kat keliling aku ni. Aku dah tak boleh nak berjalan lah time tu. Aku dah terpaksa berlari lah kan. Dah start takut kan. Sampai ke sel terawal, sel di depan sekali, aku perasan ada satu lembaga besar sedang berdiri. Tapi aku tak nampak muka dia waktu tu. Balan? Amir? Aku pun cuba mendekatinya. Siapa tu ha? Siapa kau? Aku cuba sentuh lembaga tu. Tiba-tiba benda tu hilang. Aku berlari ke bilik pusat. Waktu tu Amir dan Balan berada kat situ. Diorang melihat muka pucat aku. Kami pegawai tahu penjara Pudu ni kadang-kadang ada something lah kan. Jadi kita kena kuatkan diri saja. Balan suruh aku rehat dulu. Nanti dah baik nanti boleh sambung kerja balik, kata Balan. Jadi aku pun rehat sampai tertidur dekat sofa. Tapi dalam tidur aku tu, aku jumpa balik dengan banduan akhir tadi. Dan kali ini aku pula yang ada kat dalam sel, dia pula kat luar sambil tersenyum seram tadi. Dan aku dengar macam-macam bunyi dan lembaga hitam tadi muncul daripada belakang aku. Dengan kuku dia mencakar aku berkali-kali macam tu lah. Dan aku jaga daripada tidur selepas Amir kejutkan aku. Dan itulah kisah misteri penjara Pudu pada kali ini. Itu adalah kisah yang pertama. Saya harap anda enjoy dan stay tune because kita ada lagi satu kisah misteri penjara Pudu untuk kali ini. Jadi kisah misteri kali ini adalah misteri mayat tanpa kepala di penjara Pudu. Semasa saya bertugas di penjara Pudu, Kuala Lumpur waktu tu, ada seorang anggota polis yang bertugas sebagai pegawai penyiasat dan memang dia ni tidak percaya langsung dengan kewujudan alam mistik ni. Kata dia hantu-hantu ni semua karut lah. Aku yang selalu tengok mayat pun tak pernah jumpa hantu pun, kata dia kan. Punyalah sombong jangan kita sebagai manusia ni jangan macam tu tau. Jadi kata pegawai tu, setiap kali mendengar cerita pegawai daripada pengawal penjara Pudu terserempak hantu lah, itulah ini dia rasa macam alah korang ni kan semua dalam fikiran lah, apalah, kata dia begitulah, macam tak percaya sangat kan. Jadi satu hari pegawai penyiasat ni ke penjara Pudu untuk interview 3 orang banduan yang akan menjalani hukuman gantung. Jadi pegawai tersebut tiba dekat penjara Pudu ni waktu tu dah lewat petang lah waktu tu. Jadi pada hari tu ada 3 orang banduan akan menjalani hukuman gantung. Jadi dia orang ni kena interview oleh pegawai itulah. 2 lelaki dan seorang banduan wanita. Jadi banduan wanita ni pun dibawa ke dalam satu bilik khas untuk diinterview. Pegawai penyiasat tu terus menginterview banduan-banduan lelaki tu seorang demi seorang. Jadi selesai banduan lelaki dan tibalah masanya untuk diinterviewnya banduan wanita tadi. Jadi banduan wanita ni pun masuk dan duduk dekat depan pegawai tadi dengan kepalanya tertunduk memandang ke lantai. Bila pegawai tu mengajukan soalan, banduan wanita tu menjawab macam nak tak nak je jawab dia kan, macam ya tak ya gitulah kan. Jadi pegawai tu startlah mula naik angin. Bila disoal lagi, banduan tu tetap sama. Dia macam tak nak bagi kerjasama tau, macam buat bodoh macam tu kan. Kita pun kalau tak dia, tak kita pun sama. Kalau kita tanya soalan, orang buat macam nak tak nak jawab kan. Memanglah sakit hati kan. Lagi pula ni pegawai penjara tau, jadi mestilah dia perlu tunjukkan ketegasan sikit. Jadi hanya beberapa soalan saja yang dijawabnya, tapi kepalanya masih tetap tunduk. Dan selepas 10 minit disoal,
banduan wanita tu pun minta izin untuk ke tandas. Jadi sambil tu pegawai tadi membelik-belik laporan yang diperolehinya daripada ketiga banduan tadi. Hanya laporan daripada wanita tu je yang masih belum lengkap. Jadi lebih kurang dalam 2 minit kemudian, tiba-tiba banduan wanita tadi pun masuk semula dalam bilik interview tadilah, dan duduk di hadapan pegawai penyiasat tadi. Jadi kepala dia tetap lagi sama macam tadi, masih tunduk, rambutnya panjang jatuh ke bawah ni lah, menutupkan pipi dia. Memang tak nampak lah jadi muka dia kan. Jadi pegawai penjara tu pun mula bersuara. "Jawab soalan yang saya tanya tadi. Jangan tengok lantai, pandang saya," kata dia. Ni tengking dia lah Bila dia asap berulang kali, barulah banduan wanita tu mengangkatkan muka dia. Terkejut sungguh pegawai penyiasat tadi apabila melihat wajah banduan wanita itu. Wajahnya cantik, bukan main-main matanya bersinar, kulitnya putih mulus, dan banduan wanita itu tersenyum. Dan apa yang pelik, senyuman banduan wanita itu seperti ada sesuatu yang tersirat. Matanya tajam merenung pegawai itu tanpa menjawab sebarang soalan. Dan tiba-tiba laungan azan maghrib berkumandangan dari arah masjid berdekatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebaik saja terdengar laungan azan, banduan wanita itu tiba-tiba terus menjerit dan melolong. Macam itulah, seperti orang gila sehingga bergema bilik tersebut. Ketika dia terjerit-jerit itu dan tak semena-mena, kepala banduan wanita tadi tu pecah. Darah menyembur. Kepala wanita tu tercabut dari badan lalu bergolek ke arah pegawai penyiasat tadi. Dan terkejut dengan apa yang dilihatnya, pegawai tadi tu terus berlari keluar daripada bilik interview tadi, berlari menjumpa dengan warden yang ada dekat depan, dekat luar pintu tu lah. Soal warden tu tadi, kenapa tuan? So warden apabila melihat pegawai tadi dalam keadaan cemas kan. Sebaik saja mendengar penerangan daripada pegawai penyiasat tadi, warden tu pun terkejut. Setahu warden tu, hanya pegawai penyiasat itu seorang diri yang masih tinggal dalam bilik tu. Kesemua banduan yang dibawa masuk untuk interview tadi, semuanya dah hantar kebalik ke sel masing-masing tau. Betul tuan, lepas banduan wanita tu pergi ke tandas tadi, dia terus keluar daripada bilik. Jadi kami bawa dia terus balik ke sel, terang warden penjara. Jadi orang yang pegawai tadi tu rasa macam, ya Allah, siapa pula banduan yang aku interview tadi kan, kata dia. Jadi soal pegawai penyiasat tu, warden tersebut hanya menggiling-gilingkan kepala. Dan selepas kejadian tersebut, pegawai penyiasat tu tak lagi berani nak cakap besar. Itulah cerita dia. Sebenarnya dalam dunia ni kau jangan cakap besar kan. Dan dia mula percaya dalam dunia ni ada makhluk lain selain manusia, dan makhluk halus itu memang wujud dan turut mendiami penjara Pudu. Jadi penjara Pudu menyimpan pelbagai misteri. Siapa pula gerangan wanita yang kepalanya tercabut dari badan itu? Dan sebenarnya sudah ramai banduan atau warden penjara yang terserempak dengan wanita itu. Menurut kisah yang diberitahu kepada saya, wanita itu sebenarnya ialah seorang bekas anggota komunis yang ditangkap ketika melakukan serangan hendap di balai polis Beranang waktu itulah. Ini zaman-zaman dulu punya cerita lah ni kan. Selepas gerombolan komunis tu menyerah kalah, ada saki-baki anggota komunis yang masih lagi degil menyerang balai polis Beranang untuk merampas senjata dekat situ. Jadi ketika serangan tu, 2 orang rakan lelakinya memang mati kena tembak. Manakala komunis wanita ni berjaya pula ditangkap. Jadi bila dah ditangkap tu, anggota polis wanita tu seterusnya ditahan dan dipenjarakan di penjara Pudu. Dekat situlah. Jadi selepas dibicarakan, wanita itu dijatuhi hukuman penjara sampai mati. Tapi malangnya, semasa hukuman gantung ni dijalankan, tali gantung yang digunakan untuk menggantung komunis wanita tadi tu tak berapa elok tau. Jadi semasa sedang digantung, tali tersebut telah menghiris leher banduan wanita tu sampai kepala dia bercerai daripada badan. Dan sejak itulah banduan-banduan dan warden penjara Pudu sering ternampak lembaga wanita ni, terutama sekali di sekitar blok hukuman gantung.
Dan kelibat wanita itu sering kelihatan di penjara Pudu. Ada yang pernah nampak wanita ni berjalan tanpa kepala, ataupun kepala yang putus tu dipegang kat tangan. Ada kalanya kepalanya yang putus tu bergolek-golek atas lantai. Kelibatnya memang sering berkeliaran dan biasa memperlihatkan jelmaannya pada penghuni penjara Pudu. Kisah ini adalah seperti diceritakan oleh Haji Nur Syahid Muhammad Noor yang merupakan bekas timbalan Ketua Pengarah Penjara 2. Beliau pernah memegang jawatan penguasa penjara Pudu dari tahun 1978 hinggalah tahun 1981 sebelum bersara pada tahun 1989. Beliau juga telah menghasilkan buku berjudul Cerita Seram di Penjara Pudu yang menceritakan berbagai pengalaman misteri dan aneh yang dilaluinya sewaktu bertugas di penjara tersebut. Jadi saya harap anda semua enjoy, anda semua dapat merasai keseraman di penjara Pudu walaupun penjara tu dah lama tutup Tapi kan berkenaan dengan tali gantung tadi, saya rasa saya pernah dengar satu kisah pasal tali gantung ni. Sebab satu tali gantung tu biasanya boleh digunakan sekali saja. Kalau tak silap saya sekali saja. Sebab lepas tu dia akan ganti dengan tali gantung yang lain. Untuk setiap banduan satu tali gantung satu, ataupun satu tali gantung tu boleh pakai 2-3 kali, macam tu lah. Kalau salah tolong betulkan mana ni, minta komen lah ya. Jadi akhirlah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Sebarang komen dan like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Dan setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya, dan bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang menarik dan baik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadi saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.